A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Saudagar kejora. Oh, jadi Johan pagi ni yang mula menyapa Tok Abah dengan Jasni Ahmad nombor 2. Lepas tu Aida Zuri nombor 3, Keflizul nombor 4, Puan Zainon Singapura nombor 5, Malam Jamaluddin nombor 6, Fatin nombor 7, Fatin Farhana, Norma Basar nombor 8, Sabri Dasdas nombor 9, Fatimah Abdul Wahab top 10. Lepas tu diikuti oleh Yati Setia, ya, Fir'ani, Ramisa Kasman, Nur Aziz, Sharifah Azizah, Zaid Haris, ya, Harul Hazri, Hanina Ani, ya, Mardiana, Nurin Nur, ya, Nurizan Sulaiman. Ini semua orang yang top 20 lah, ya. Dia betul-betul Mardiana dah, ya, Ina Zalina, Azza Amran, Intan Sumaya, Misa Saidil Lamin. Ini top 30 ni. Zaris, Abu Rahim, Cikgu Yunus, ya, Cik Ahmad Musa, Ita Yunita, Liza Omar, ya, Nurizan dah like dan Cik Jawada, Abdul Rahim, Abdul Latif. Ini semua hebat ni, ya. Jebon, Syif Rifa Marjan, Lina Mukmin, ya. Ini pun orang-orang awalin. Terima kasih. Harul Hazri, Zaruz Ismail, Syasha, Syahir Hassan, Jordan D. Kenneth. Selamat pagi, syukur, Alhamdulillah. Saidih Lamid, Fauziah Maknayan, Nurin Nur, Rifngan, awalnya Kutut Molin, cikgu pun dah masuk Kutut. Terima kasih. Zainab Hassan, Puan Salma, Zahra Muhammad Nur, Aminah Muhammad, Sharifah Azizan, Asri Muhammad, Zaris, Abdul Rahim Abdul Latif, Tuan Haji, ya, Asri Muhammad, Rebecca Abdullah, 121 9 dan masuk share, baru share baru 53. Like dan share, guys, pada 10 geng, 10 kawan. Rebecca Abdullah, Nur Hayati, Ramla Ghani, Zulhemri ni jangan nampak ni, ya. Lepas tu Misa, Kutut sudah sebut, Sandra Ellen dah sebut, Abdul Rahim Abdul Latif dah, Zaim Hadi Meskam, Waalaikumsalam, Ina Zalina, Fatin Farhana, Kutut dah sebut, Rohayu Abdul Wahid, Dita Walita, Hasan Adnan, tu dia, Nora Anwar, ya, Willy Jongga, ya, Yan Yayan, Jordan Kenneth dah sebut, Dita Wada, Marpuah Buhari, Siti Mariamah. Siti Mariamah ni orang Singapura juga ni. Puan Salma Sail, Yan Yayan, Rifa Marjan dah sebut, Hani Ida, Oteh Aris. 122 dah, cak. Wow, cepat ni, ya. Hari ni hari Khamis ni. Jawada, Azimah Rusli, Dita Wada ni, Muhammad Syam, Samad, ya. Siapa lagi? Kutut dah, Zaidi sudah, Hasan Adnan, ya, Cik Nun Abu Bakar, Salasiah Muradi, Siti Marimah sudah. Tu Abah today green. Yes, I'm green today. Intan Sumaya, Zuraida Muhammad, Rashidah Samsudin, Coach Amy Hamijah dah ada. Terima kasih. Sean Dean, ya. Waalaikumsalam. Nuridah Mansur, Lina Mukmin, Sa'diah Yaya, ya, Nazmi Muhammad, makan coklat, ya, Siti Afsa Kulha, makan coklat Zai tu, Nazura Raji, Zahra binti Selamat, Ceduk Medula Omblung Gata, tu dia, Ceduk otak tu, ya, Masnah Jamil, Abdul Rahman, Nazmi Muhammad, ya, Coach Amy Hamijah dah kata dah tegak subuh, Suari Hamid, Said Imran, Nazura Raji, Cik Muhammad Musa, Safia Osman, terima kasih. Akil Naufal, Ramini Hussein, Muhammad Rusdi, wow, ya, ramai, Lini Khairuddin, ya, Noranisha, Asia Hamzah, 243 dah share. Martini Muhammad, ya, teruskan tukar Haji Long, Muhammad Zaini, siapa lagi, ya, Abdul Rahman dah, Salwati Uti, Suri Saharan, Rosie William Z, Farahiyah Farapink, ya, Ramla Zul, Dr. Narimah dah masuk, Nur Aimah, Rifa Majanda, Net Ryan, terima kasih, salam, ya, Rashida Asik, ya, Ladybird Move On. Lama tak nampak Ladybird ni, ya. Ladybird ni sibuk sangat, ya. Ni orang hebat ni. Baju Ridollah,
Masyitah Musa, Intan Aziz, Wong Jowo, Mia Mahamud, Syarifah Edora, Nita Azman, dan yang lainnya. Baik. So, tanya ya. Terima kasih banyak-banyak. I'm really excited this morning. 179 masuk kelas, 298 shares. Meaning, many of you have shared to more than one friend. Terima kasih, Tanya. Today is Thursday, 28 Julai. Wow. I'm excited. Syukur Alhamdulillah. Toba hari ni banyak aktiviti-aktiviti sendiri di rumah daripada pagi sampai malam ya. Malam ada kelas bahasa Arab. Ya, kelas bahasa Arab. Bercakap tentang kelas bahasa Arab ni, kat Toba batch pertama ya. Batch pertama, so mereka nak buka batch kedua. Nak batch kedua ni pula ada pula dia punya offer. So 10 orang yang masuk dalam waiting list, yang ada link kat atas. Ada link kat atas ya, untuk kelas bahasa Arab melalui Telaga Biru Best Arabic Malaysia. Tok Abah dah masuk bulan ketiga belajar bahasa Arab ya. Kun anta ya. Apa ni? Anta apa ni? Baru nak cakap je tiba-tiba lupa. Kaifahala anta? Anti ya, kalau perempuan ya. Ana bi khair alhamdulillah. Min anta ya, kamu dari mana? Ana min Malaysia. Ana min Malaysia ya. Ana Malaysia ya. Ana min Malaysia, ana Malazi ya, kita orang Malaysia. Okey, so adalah ya, seronok sangat. So mereka yang nak join kelas bahasa Arab ni ada waiting list, dan 10 orang pertama akan ada potensi dapat hadiah. Ada emas, ada tablet, ada smartwatch. So cepat-cepat je waiting list je, mendaftar je dulu waiting list je. Masuk waiting list the first 10 yang masuk di bawah apa nama link yang Tok Abah bubuh kat atas tu, anda berpeluang kata Telaga Biru yang membawakan program ni. Modul ini datang daripada Saudi Arabia. So sangat baik, sangat seronok. Tok Abah termasuk apa nama Profesor Muhayya pun masuk, Datuk Muhayya pun masuk. So ramailah orang-orang warga Perupa. Dalam kelas Tok Abah yang paling muda, Wan Aisyah 11 tahun. Tok Abah baru 17. So kita sebaya lah. Dia kalau Ustaz Dr. Taufik bertanya, Aisyah yang volunteer nak jawab dulu, Tok Abah fikir dulu. Kan aku jawab kan nampak sangat bodoh. Sebenarnya memang bukanlah bodoh, memang tak tahu pun, memang jahil. So orang tua, otak kanan otak kiri dia bercantum, jadi dia slow sikit merespon. Tapi Tok Abah buat homework. Ya, seminggu ni Tok Abah buat homework tadi malam ni. Malam tadi patut ada kelas, dispostpone. Dr. Latif, Dr. Taufik ada musyarat. Ya, jadi malam ni dan malam esok digantikan malam esok kelas bahasa Arab. Jadi untuk mereka yang nak masuk batch kedua, dulu masa Tok Abah masuk batch pertama tak ada offer. Tak ada emas, tak ada tablet, hadiah tablet, tak ada tablet ya. Macam iPad ya, dan hadiah apa nama smartwatch. Tok Abah pun pakai smartwatch. Ni hadiah daripada anak Tok Abah ya. Very good ya. Memang yalah, boleh tahu berapa langkah, berapa kalori ya, berapa lama kita tidur, heartbeat kita, heart rate kita. Sangat sekarang semua orang pakai smartwatch. Kadang boleh bercakap pun ya. Cucu Tok Abah dapat hadiah smartwatch, boleh jawab telefon melalui handphone. Jealous Tok Abah punya jenis yang tak boleh cakap ya, tapi dapat mesej lah, ada phone call tapi tak boleh respon. Tak cukup mahal, tak cukup kompleks. Hadiah orang, tak boleh komplain lah ya. Okey. Dan program kita dibawakan juga oleh webinar pada 9 Ogos. Jom urus stres di tempat kerja. Semalam Tok Abah berikan apa nama webinar, bukan webinar, semalam ada seminar di Mains Seremban ya, Negeri Sembilan. 100 orang lebih, executive talk on integrity. Jom perkasa integrity. So seronok sangat, 100 lebih eksekutif, dan Tok Abah excited dengan Datuk pengusinya, Datuk Sheikh Abdul Aziz Sheikh Abdul Qadir, sahabat Tok Abah masa belajar di University of Wisconsin USA, Madison USA. Beliau dalam bidang PhD dalam bidang plant protection. Ya, plant protection, pelindungan tumbuhan. Orang sains lah, sains pertanian. Tok Abah dulu first degree sains pertanian. Tapi Tok Abah ambil PhD dalam Organizational Psychology di School of Organizational Communication. Jadi Tok Abah ambil Organizational Psychology selama 3 tahun setengah, Alhamdulillah.
apa ni, Disember 84 habis, ya, tamat. Beliau habis awal sikit, ya, my senior, Datuk Dr. Sheikh Abdul Aziz Syekh Abdul Qadir. Dia orang kampung Arab, Sorombat, apa ni, Port Dickson, Negeri Sembilan. Dan memang muka Arab, memang adalah darah-darah Arab. Syekh kan, Syekh Abdul Aziz Syekh Abdul Qadir, nama pengurusi Ma'ins. Semalam jumpa kawan lama tak jumpa, ya. Beliau dulunya orang kuat, ya, pegawai atas, apa nama, top management di RRI, Rubber Research Institute. Orang sains, ya, ya, orang-orang sains pertanian. Lepas tu jadi pengurusi Ma'ins dan menjalankan tugas yang luar biasa. Sebab digunakan semua ilmu pengalamannya untuk apa nama, menggerakkan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dan Tok Abah doakan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan jadi Majlis Agama Islam yang terbaik lah. Jadi contoh, sebab mereka telah diperbadankan. Jadi ada otonomi, ya. Semua all the agencies yang membangunkan, apa nama, take care of Majlis Agama Islam, termasuk pusat zakat, di bawah satu bumbung, di bawah satu organisasi. Wow. Mula-mula ada cabaran, tapi sekarang mereka berjalan dengan giat, dengan pantah, dengan hebat. Mudah-mudahan sebagai satu model, ya, di Malaysia, ya. So itu semalam punya kisah, seronok, excited. Dan mereka memang bercakap tentang stres lah kan, ya. Kita pun bercakap lah sikit-sikit, dan kita akan buat program khas 9 dan bulan Ogos, jom urus stres. Dan link ada kat atas tu. Dan Tok Abah alu-alukan anda, ya, dan semua orang yang normal, yang nak jadi hebat, memang stres. Tapi stres ni sebenarnya baik kalau dapat diurus dengan sempurna. Dia akan merangsang kita untuk jadi hebat, ya. Sebab orang yang hebat, sukses, kecemerlangan berada di luar zon selesa. Success is outside the comfort zone. Jadi orang yang nak cemerlang di dunia, cemerlang di kubur, cemerlang di akhirat, awak tak boleh selesa sangat. Awak kena ada pengorbanan, ada struggle, ada extra effort. You must, kata orang tu, go the extra step, the extra mile, so to speak, so that you become successful. Stress. Tapi stres ini stres yang seronok dan membahagiakan. Dengan syarat pandai urus dengan betul. So itu yang Tok nak share pengalaman, ya, 35-40 tahun di lapangan tentang apa nama, menangani dan membantu ratusan ribu orang untuk mengawal stres, ya. Tok Abah excited pada 9 Ogos. Ada link kat atas, ya. Dan webinar yang paling Tok Abah tunggu-tunggu dan sangat Tok Abah suka sangat nak kongsi lah. Pada 20 bulan Ogos ada webinar Mental Perkasa 2.0, tajuknya Mengenal Diri. Semalam pun Tok Abah, apa nama, bila setiap orang yang bertanya, eksekutif yang bertanya daripada Ma'ins, Tok Abah tak boleh terus jawab sebab nak tahu apa personality dia. Sebab khatibun nasa ala qadri uqlim, berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya. So bila orang bertanya je, semalam seorang bernama Syamil min Syumul, sempurna lah, ya, dia bertanya, ya, ada dua soalan. Dia kata, bagaimana Tok Abah nampak fresh, nampak kacak, dia kata, nampak sehat, umur 71. Dan keduanya, itu soalan pertama. Soalan kedua ialah bagaimanalah, ya, nak memperbaiki dan nak mengurus stres lah, kurang lebih begitu, ya. Tok Abah pun jawab lah, ya, dengan pengalaman yang ada. So mudah-mudahan seronok lah, ya. Tok Abah 71, syukur sehat, ya, dapat, kata tu, berfikir dengan apa ni, tenang, dapat memberikan nasihat, dapat memberikan tips, ya, dengan mudah-mudahan seimbang pengalaman banyak tahun tu, ya. Bila orang laki-laki umur 60 ke atas, otak kanan dan otak kiri telah diserasikan, telah di-connected oleh Allah. Masa sebelum tu, ikut kajian sains, otak orang laki-laki ni banyak, apa nama, left brain. Kalau berfikir banyak gunakan otak kiri. Orang perempuan sejak lahir, otak kiri dengan otak kanan telah sinkronis, telah dihubungkan, dah ada wiring dah. Sebenarnya orang perempuan memang cepat matang, lebih matang. Pada usia yang sama, orang perempuan lebih matang daripada orang lelaki. Sebenarnya orang perempuan, akil balik pun umur 9 dah akil balik. Setahu Tok Abah, tak adalah laki-laki umur 9 tahun akil balik. Jadi sejak dalam perut ibu pun, dalam rahim ibu, orang budak perempuan ni, bayi perempuan dah telah ke depan dari segi dia punya development. Allah punya kuasa. Jadi tak terperanjatlah, ya, selepas Allah dan Rasulnya, siapakah yang patut kita memberi khidmat dan muliakan? Ibumu, lepas tu ibumu, lepas tu ibumu, lepas tu bapakmu.
Faham ke faham? Of course faham. So, mak-mak teruskan. Anak-anak kena ingat ya, lebihkan ibu awak dan janganlah sampai kecilkan hati ibu. Ya, of course lah hati bapa pun jaga juga, tapi emphasize more on ibu. If there is conflict, ayah nasihat lain, mak nasihat lain, dengar nasihat mak dulu. Sebab gerak batin seorang ibu jauh lebih power daripada gerak batin seorang ayah. Walaupun dua-dua ada gerak batin, tapi yalah ya, mudah-mudahan tidak ada konflik ya, tak sampai ditelan mati mak di luar mati bapa. Itu kan dilema tu. Okey, kita masih bercakap tentang tips menjadi orang yang berjaya ya. Hari ni bahagian yang ke-10. Ni hari yang ke-10 Tok Abah bercakap. Bukan dalam masa 10 hari tak, kita banyak juga cuti-cuti tengah-tengah tu ya. Mungkin dalam masa 2 minggu lepas ni kita bercakap tentang tips menjadi orang berjaya. Dan semalam Tok Abah berhenti kat nombor 32. Walaupun patutnya berhenti kat nombor witir, nombor ganjil, tapi semalam masa terhad sebab nak kena pergi ke Seremban tepat pukul 8. Jadi Tok Abah berhenti pada pukul 7.30 pagi. Tapi mula pukul 6.50 semalam ya. Hari ni mula tepat pukul 7.30 saat lah. Ya, Tok Abah kena tegur dulu. Premium Cokolate untuk dapat semangat dan tenaga ya, dan inspirasi ya. Alhamdulillah ya. Dengan minum Premium Cokolate ya. Ni pun minuman lazat berkhasiat ya. Kopi yang ada perasa coklat, yang ada bahan-bahan prebiotik, yang dapat melawaskan perut, yang rasa kenyang dan rasa bertenaga ya. Alhamdulillah ya. Tok Abah dah makan bertahun kot ya, dah setahun ya. So memang pada Tok Abah lah, dia memang merangsang, dan untuk ratusan ribu orang yang telah mencubanya, dia kata memang lazat, memang bertenaga, memang segar, memang menginspirasi, memang rasa kenyang. Ramai orang dapat turun dia punya weight. But that is not the intention. The intention ialah kita mulakan satu benda baru, kita buat rentetan perubahan yang positif. Mula minum cokolate, mula exercise, mula berjalan, mula fikir positif, mula fokus pada yang positif, mula cakap yang elok-elok, mula berdoa, mula solat taubat. Sebab itu semua jadi penyelesai masalah dan merawat semua penyakit. Solat taubat, semua penyakit disebabkan oleh dosa. Kata siapa? Khalifah Abdul Aziz, Umar Abdul Aziz. Semua penyakit dan masalah disebabkan oleh dosa. Solusinya bertaubatlah. Solat taubat, istighfar, maafkan orang, sedekah subuh. Tanya yang sedekah subuh ya. Syukur sangat. Baik, itu semalam. Ya, semalam nombor 32, urus emosi dan stres. Itu semua yang Tok Abah tadi mulakan dengan kata Tok Abah akan buat program 9 Ogos mengurus stres. Sebab itulah poin nombor 32 untuk menjadi orang berjaya, urus stres, urus emosi, urus mental health. Stres dan mental health ni berkaitan. Orang tak urus stres dan mental health akan dapat kadang-kadang anxiety, depression, kemurungan, mental health, cabaran mental, kesihatan mental. Dan ikut kajian 47% orang yang dinilai sebagai ada masalah kesihatan mental, dan 42% pekerja memberitahu bahawa majikan mereka tidak cukup memberikan perhatian terhadap masalah kesihatan mental kepada mereka sebagai pekerja. Ini kajian yang Tok Abah baca ya. Kajian statistik yang Tok Abah terima. Jangan terima bulat-bulat, tabayun. Ya, tapi yang penting jangan harapkan employer, jangan harapkan bos, jangan harapkan orang lain yang cuba nak bantu selesaikan stres kita. Your own problem, you are responsible and accountable. So yang ni bos aku buat aku stres, my family buat aku stres, ni pasangan saya buat saya stres. Jangan, because stres ni tu pulang pada awak. Stress is up to you. Bak kata seorang guru Tok Abah, stres bukan sebab banyak fikir, banyak masalah, banyak fikir stres. Tak. Stres bukan sebab banyak fikir, tapi kurang zikir, kurang ingat Allah, kurang kata tu berserah kepada Allah. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, kita kan ada Tuhan bersama kita. Nampak tak? Jadi kalau kita yakin dan bertindak secara yang bijaksana dan syariah compliant, maka kita akan rasa kurang stres and moving forward. Macam Ladybird Move On tadi Jangan lama tak masuk kelas Tok Abah ni. Bukan kelas pun, LB Live. So baru nampak balik tadi Ladybird Move On. Terima kasih Ladybird Move On
Ya, Tok Abah pun banyak dapat input yang positif daripada beliau. Banyak dia share dia punya quotation, dia punya nasihat, dia punya tips, dia punya update status yang Tok Abah dapat pengalaman. Okey, sambung. Hari ini tip nombor 33. Ini pun Tok Abah pesan pada orang yang minta counselling kepada Tok Abah. Mungkin sejak tahun sebenarnya Tok Abah mula counsel orang umur 70-an. Tahun 70-an, bukan umur 70-an. Umur 70-an baru tahun lepas. So Tok Abah mula counsel orang tahun 73. Betul lah tahun 70-an. Ya. Masa tu Tok Abah baru tahun 3 di Universiti Melaya, bidang sains pertanian. Dia balik-balik rumah, ada orang tunggu kat bawah pokok, hujan-hujan kau. Kita rumah bujang kan. So dia kata dia ada masalah dengan boyfriend dia gini. Tok Abah kata, oh tak boleh masuk rumah, saya seorang. So kita duduk di luar rumah dalam hujan bawah pokok nangka. Kalau buat drama pun cantik tau. Ya. Hujan di bawah pokok nangka. Tajuk dia punya drama. Ya, panggil Zul Arifin, ya, dengan Aida Jebat ke. Jadi dia punya pelakon contoh ya, nak yang Senrose pun boleh, nak yang Menrose pun boleh, tak kisahlah siapa pun, ataupun anak Wilson ke. Jadi heroin, tak kisahlah, ya. Tapi itulah kali pertama Tok Abah mengkaunsel orang secara serius. Ya, Allah bagi ilham dalam bawah hujan tu, ya, duduk bawah hujan. Sebab bawah pokok nangka tu basah jugalah. Kita bagi nasihat. Tok Abah kata pertama, betulkan diri, luar dalam. Keduanya, kalau ada jodoh tak ke mana. Kalau tidak jodoh, kau buat macam mana pun tak ke mana, tak dapatlah. Itu nasihat Tok Abah pada wanita tadi. Ya, Swipen dia sedang ada konflik dengan boyfriendnya who happen to be my classmate lah. Itu sebab dia minta bantuan Tok Abah untuk bagi nasihat, bagi pandangan. Akhirnya dia dah tenang, walaupun di bawah hujan, tapi hujan di matanya berhenti. Wow, drama. Hujan di matanya berhenti sebab nasihat Tok Abah. Masa umur Tok Abah 23 tahun, 22 23 tahun, ya, tahun 73. Bapa anda pun belum lahir. Alhamdulillah, that was my first experience of serious counselling lah. Walaupun dengan Tok Abah belajar psikologi sikit-sikit lah, dan komunikasi dalam science extension namanya di masa kita orang sains. Ya, kita belajar tentang binatang, tentang pokok, tentang insek, tentang nematod, tentang macam-macam, ya, tentang tanah, ya, tentang serangga, macam-macam kita belajar. Orang pertanian, tapi kita juga belajar tentang kemanusiaan yang Tok Abah gunakan untuk mengkaunsel wanita tadi. Alhamdulillah, that was my first experience counselling sampailah semalam, ya. Jadi berpuluh-puluh ribu telah kita bantu. Kita membantu, kita bagi tip yang selesaikan masalah yang punya diri dengan izin Allah. You got to solve your own problem. Allah pun tak ubah nasib kita. Kalau kita tak ubah nasib kita sendiri dengan sumber-sumber yang ada dalam diri kita. Alright. Sebabnya Tok Abah selalu cakap, bila awak ada masalah, ada stres, ada cabaran, ada mehnah, ada tribulation, you must increase your coping skill. Ramai orang stres sampai bengong lah, sangat bengong, sampai terpaksa berehat secara bahagia di hospital bahagia. Bukan ketawa lah, ya. Ini nak mengingatkan kita, jangan sampai awak terlampau bahagia sampai rehat kat hospital bahagia. Itu sebabnya Tok Abah rasa bukanlah tergugat, tapi rasa tak selesa bila dan penceramah kita yang berbahagia. Saya kata, ya Allah, yang berbahagia itu orang yang duduk kat hospital bahagia. dalam hati Tok Abah, yang berbahagia, Tok Abah akan memberikan motivasi selama 2 jam, ya, daripada pukul 10 hingga 12 semalam, ya, di Mains, ya, dengan dia punya MC-nya Puan tak ingat namanya, Sazila ke apa, Tok Abah panggil Puan Godzilla, macam-macam Tok Abah panggil. Kata nama beda kan senang, nama pelik-pelik, kita telinga tak apa tajam nak tangkap dalam suasana yang hiruk pikuk juga, yang bukan, ya. Gitu. So guys, jom kita increase kita punya coping skill. Skill apa? Skill selesaikan masalah, skill berkomunikasi, skill untuk mengurangkan stres, skill untuk merapatkan diri dengan Allah, skill untuk merapatkan diri dengan manusia, skill untuk
menangani pasangan yang merajuk, itu memang payah tu. Skill untuk mendengar, skill untuk bercakap, skill untuk menegur, skill untuk mengkaunsel orang, skill untuk menangani bos yang cerewet, skill untuk menangani staff kita, anak buah kita yang mencabar, yang ponteng, yang tak nak buat kerja, yang melawan, yang sombong, yang tak bersyukur. Malam tadi Tok Abah pun berbincangan anak-anak dan menantu tentang situasi di tempat kerja. Bagaimana kita nak mengani staff kita yang mungkin tak bersyukur, yang nampak macam tak ikut arahan dan sebagainya. Bagaimana cara nak itu pun coping skill, ya, skill seorang pemimpin untuk jadi pemimpin yang hebat. Sebab kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan dipertanggungjawabkan ke atas kepemimpinanmu. Siapa kata? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua pemimpin. Jangan kata, oh ini bos ni, CEO ni, menteri ni, Perdana Menteri. Tak, kita semua pemimpin. Ayah pemimpin, ibu pemimpin, anak pemimpin, pembantu rumah pun pemimpin. Siapa kata? Sabda Rasul. Pembantu rumah pun pemimpin di rumah tuannya. Dahsyat ya, hebat ya. Kita melihat semua orang adalah pemimpin dan we are accountable for our own our own situation. Jadi kita kena pertingkatkan kita punya coping skill. Coping skill artinya kemahiran untuk menanggung ujian, ya, untuk menyelesaikan cabaran masalah dan situasi. Kalau anak demam macam mana, kalau anak merajuk, kalau anak putus bergaduh dengan kawan, anak terpaksa pindah sekolah dan tinggalkan kawan, kita kena ada coping skill untuk counsel anak, ya? Anak merajuk, anak kecil hati, anak gagal dalam peperiksaan ataupun temu duga, ya? Anak kurang bermotivasi, ya? Dan sebagainya. Anak sukar untuk belajar. So, these are some of the coping skill yang anda dan Tok Abah kena keep on learning. Sebenarnya kita kena terus belajar dari buayan ke liang lahat untuk tingkatkan kita punya coping skills menghadapi cabaran-cabaran yang Allah berikan kepada kita. Ingat, Allah bila kasih akan hambanya akan diuji. Untuk apa? Tingkatkan ilmu, inovasi, kreativiti, ketahanan, kegigihan, resilience akan terbentuk bila kita diuji. Jadi kita kena terus cari ilmu untuk meningkatkan skill dalam menangani, mengatasi, mengurus cabaran kita. Itu namanya improving our coping skill, elevating our coping skills. Kenapa orang stres? Tak ada coping skill. Kenapa orang sampai sakit jiwa? Tak ada coping skill. Kenapa orang terpinggir, dipulaukan? Tak ada coping skills in terms of communication dan sebagainya. Kenapa orang depresi, ya, kemurungan? Tak ada coping skill yang sewajarnya. Alright? Okay guys, tips untuk orang berjaya nombor 33, jom kita tingkatkan coping skill. Cuba Google, cuba bincang, cuba cari penasihat untuk meningkatkan kita punya coping skill dalam menangani masalah demi masalah. Mungkin untuk semua masalah ada solusi. Solusi itu mungkin ada dalam diri anda, di internet, kat Google, ataupun ada kat website, ataupun ada dalam kepala kawan baik awak, BFF, atau dalam kepala orang-orang yang awak boleh jumpa, ya, guru, orang tua, pakcik makcik, BFF, bos awak, staff awak, ya, ataupun kaunselor-kaunselor, asatizah yang awak kenal. Mereka mungkin ada solusi kepada permasalahan anda. Jadi kita kena pertingkatkan coping skill kita dengan berbagai-bagai cara. Itu sebabnya Tok Abah kata semua masalah dapat diselesaikan, kata Hasan Basri, dengan bertaubat. Solat taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang, sedekah subuh. Ya, bila kita, dan of course Tok Abah soalan bercakap pada ramai orang yang ada cabaran dalam membuat keputusan. Tok Abah kata, you kena banyak istikharah. Dia kata, betul, saya memang susah nak buat keputusan, saya memang selalu stres, saya memang selalu otak saya bercabang. Tok Abah tengok aja, Tok Abah nampak, awak ni kena istikharah sebab awak susah nak buat keputusan. Betulnya macam mana dia boleh tahu? Tok Abah tanya, yelah, kita nampak je pun kita dah ada gerak batin. Lepas tu Tok Abah reconfirm dengan, awak anak nombor berapa, dia anak tengah. Jadi dia banyak cabaran ya, sebab dia sebagai negotiator anak tengah, ya, ada abang kakak, ada adik-adik, ada orang tua. Jadi dia tengah-tengah. Dia memang Allah beri cabaran yang istimewa.
Lepas tu dia anak nombor 2 pula. Oh, ada cabaran istimewa. Dia lahir pula antara 18 hingga 23. Tok Abah dah sebut banyak kali kan. Kajian Tok Abah selama 45 tahun. Those born between 18 to 23, you are in the twilight zone. Itu Allah punya kuasa. Tok Abah tak boleh nak explain, tapi begitulah. Ya, situasi dan kondisi. Maka korelasinya, Tok Abah lihat dalam masa 45 tahun punya kajian, mereka yang lahir 18 hingga 23 sering dilema, sering susah nak buat keputusan, sering bertangguh-tangguh kalau tidak ada intervensi dengan bantuan kaunseling, istikharah, mesyuarat. Sampai Nabi pun pesan, takkan rugi orang bermesyuarat, takkan menyesal orang istikharah. So, Tok Abah gunakan pengalaman sedikit itu untuk membantu semalam. Ramai jugalah, paling kurang tidak pun 5-6 orang juga semalam yang Tok Abah pesan semasa dalam sesi soal jawab dan selepas sesi executive talk sebelum makan. Ya, so Datuk Pengurusi pun kena tunggu Tok Abah dalam 20 minit ya, sebab Tok Abah dikerumuni oleh orang ramai ya, peserta kursus untuk minta nasihat, respon, dan of course ramai nak ialah artis tua kan, otak ambil gambar. Nasib baiklah kebanyakan yang suka ambil gambar berkumpulan 3-4 orang. Ada juga, boleh tak kita berselfie? Allahu Akbar. Tok Abah kata, mak pesan jangan ambil gambar dengan perempuan 2 orang saja. Mak awak pesan? Ya, mak anak saya. Mak anak saya pesan. Dia pun faham. Okey. So, seronoklah hidup ini dengan cara kita ada coping skills. Selagi hidup ada stres. Bila dah bawah tanah, kata orang, dah bawah tanah mana ada stres. Jangan fikir yang begitu. Sebab bila bawah tanah, awak ada cabaran lain. Yang juga answerable in the hereafter. Kena ada soal jawab dalam kubur. Jangan main-main dalam kubur pun ada cabaran. Sebab kubur kita akan jadi sempit dan panas kalau banyak dosa dan tidak ada syafaat daripada Quran yang kita baca, sedekah yang kita ulurkan, tahniah ya, yang dapat sedekah subuh tiap-tiap pagi, dan berdoalah banyak-banyak dan tinggalkan ilmu banyak-banyak. Yang Tok Abah sebut kemarin dulu, die empty guys, you must die empty. Kita kosongkan ilmu kita, tinggalkan kat dunia. Kosongkan pengalaman kita, tinggalkan kat dunia. Ya, kosongkan kita punya simpanan, tinggalkan kat dunia. Dengan sedekah, dengan infak, dengan hibahkan kepada keluarga dan sebagainya, maka kita kosongkan. Jadi tak menyusahkan orang untuk buat faraid dan sebagainya. Itu bukanlah menyusahkan, tapi itu tanggungjawab mereka. Okey. Ingat, program kita hari ini dibawakan oleh Tok Abah nak pesan balik. Pesan daripada penaja hari ini ialah Telaga Biru, Best Arabic in Malaysia punya program untuk batch kedua. Tok Abah batch pertama, belajar bahasa Arab pakai modul Saudi Arabia. So no, dah pergi ke buku yang ketiga. Ini buku ketiga. Ada pun kat sebelah Tok Abah. Ya. Baina yaday auladina. Ya. So artinya Arabic at our children's hands. Al-Arabiyah. Ni Tok Abah belajar buku ketiga. Ada 9 modul. Ni modul ketiga. Malam ni sambung. Malam ni malam esok habislah. Mungkin malam ni habis ni. Malam esok. Mungkin malam esok habis buku ni. So batch kedua nak mula dah. So mereka yang masuk dalam waiting list, the first 10 penerima daftar dalam waiting list, ada link kat atas ya, dalam komen pin tu akan ada peluang 3 orang akan dapat hadiah. Mas gold ya. Sekarang mas saja ya. Mas, tablet ataupun smartwatch. So masuk dalam link yang Tok Abah dah bubuh kat atas tu, Cikgu Nazrin bubuh. So jom join kelas bahasa Arab yang dibawakan oleh Telaga Biru. Datuk Dr. Muhammad Zahazan ya, Zahazan Muhammad. Sahabat baik Tok Abah, guru Tok Abah. Ya, ini dia punya modul ketiga. Ya, malam ni tajuknya Min aina ataita. Ya. Okey ni, dari mana kamu datang ya? Oh, ni tanya kamu. Mata ataita. Salah-salah sebut mati ataita. Jangan mati, kata Ustaz Taufik. Jangan mati dulu ya ustazah, ya ustaz, ya haja. Mata. Mata min bila. Mata ataita, bila datang. Ya, ataita ams ya. Saya dia datang semalam
ams, yesterday. Ahlan bika min aina ataita. Oh, ini contoh lah, contoh. Malam ni punya lesson nombor 8, modul ketiga. Malam ni. Tok Abah dah buat homework. Kau. Orang tua bangka, umur 17. Seronok. Join kan. Ni batch kedua akan bermula. Ni bukunya Tok Abah masuk Prof. Nasib baik Profesor Muhaya pun masuk campur. Jadi Tok Abah tak telas. Tok Abah sangat yang nampak jahil. Ramai orang jahil bahasa Arab. Untuk apa belajar bahasa Arab? Untuk faham Quran yang kita baca. Kita bacakan sekarang seronok. Bukanlah faham macam orang yang faham bahasa Arab, yang faham lughatul Arabiyah dengan cara yang mendalam, ya. Tapi kita faham sikit-sikit, ya, cara maksud kasar dia. Ya, tapi ada Quran yang ada maksud tepi tu, tapi nak tengok susah lah. Ya, tengok lambat sangat. So kita kalau faham sikit-sikit seronok. Ya, Tok Abah sekarang baca Quran lebih excited sebab cuba nak memahami. Lepas tu tak jelas, ada tengok dia punya literal translation, direct translation, ya. Tok Abah pun ada dah Google Translator dalam ni, sentiasa kita rujuk, seronok. Jom sama-sama untuk faham bacaan dalam solat, faham Al-Quran, dan bukan sekadar nak bila jadi traveller kat Mekah dan Madinah aja dapat berapa. Itu kat sana awak cakap Melayu pun mereka lebih fasih bahasa Melayu daripada awak cakap bahasa Arab. Sebab unta pun tak pandai bahasa Arab walaupun bertahun-tahun kat Saudi Arabia. Apa pula unta pula maksud campur? Lawak bodoh. Ya, okey. Okey. Alright. So jom join ya untuk mereka berbaloi. Ini belajar bahasa syurga, bahasa Al-Quran, ya, macam mana ya kita kena. Sebab banyak Tok Abah pun nak suruh nanti semua cucu Tok Abah belajar bahasa Arab. Tok Abah dulu memang belajar tapi tak bukanlah tak serius, tapi tak istiqamah. Sejak muda dah belajar sikit sepatah-sepatah, tapi itulah sebab tak ada sistem, tak ada guru yang kita follow through. Ni Tok Abah dah masuk bulan ketiga ni, seronok, ya. Memang susah bila Tok Abah iqra'i dan al-hiwar, ya. Dia suruh kita berbual, berbicara. Allahumma salamat, berdebar-debar juga. Dan malang kadang Dr. Taufik Bejang lah suruh Tok Abah dulu. Tu lah budak lain dulu, Wan Aisyah ke yang umur 11 tahun tu dulu. Kemudian boleh lah Tok Abah tengok trend. Dia kena tak faham instruction. Dia Ustaz Taufik, Dr. Taufik ni cakap bahasa Arab 99%. Sesekali je cakap bahasa Melayu. Ni memang style dia. Tu yang terbaik pun. Tapi berharap juga dalam diri Tok Abah ni, why not instruction pertama dalam bahasa Melayu, lepas tu kita terus bahasa Arab. Jadi kita dapat idea ni. Kalau kabut orang bangka ni, ya, pelajar umur 17 yang bangka ni nak memahami instruction, seronok sangat. Dan Tok Abah rasa sangat bersyukur. So come, ya, join belajar bahasa Arab melalui kita punya modul, ya. Modul ni, ya, Best Arabic Malaysia, ya. Best Arabic for All.net, ya, Malaysia edition. Ni sangat luar biasa, seronok sangat. Berbaloi ilmu tentang memahami solat, bacaan dalam solat, memahami Al-Quran, ya. Mudah-mudahan kita memahami bahasa syurga. Amin Rabbil Kam, ya. At 71 years old, I am starting secara serius. Anda yang lebih muda, jom, jangan sampai umur Tok Abah baru sibuk nak belajar. But I won't stop learning until I die, ya. Okey, itu yang Tok Abah nak kongsi. Dan of course jangan lupa kita punya webinar pada 9 Ogos ialah jom urus stres di tempat kerja. Nama je di tempat kerja, tapi sesuai untuk mereka yang ada masalah di rumah, stres di tempat jiran-jiran, stres dalam organisasi, stres sebagai AJK Masjid Surau. Sebenarnya last guru webinar Tok Abah tentang integriti ada 9 orang. Masjid Darul Makmur. Ingat daripada masjid di Pahang, rupanya masjid di Singapura. Ya, Singapura, ya. Siapa nama dia punya pengurusi itu, Tok Abah dah lupa sikit, ya. Haji Allah, tiba-tiba lupa. Wajahnya terbayang, ya, tetapi Tok Abah dah lupa nama peserta kursus. Maklumlah, Tok Abah bagi kursus hampir tiap-tiap hari. Okey. Ya, dan jangan lupa, ya, untuk mengenal diri pada 20 hari bulan Ogos. Ada juga link ke atas. 20 Ogos Tok Abah akan buat Mental Perkasa 2.0, mengenal diri. Tok Abah akan bincang selama 2-3 jam, ya, pada 20
Ogos itu bagaimana nak mengenal diri kita, itu ilmu yang sangat mahal, sangat penting. Sebab you kenal diri, kenal keluarga, kenal kawan-kawan sekerja, kenal bos, kenal pelanggan, ya, kenal manusia sebelum kita berbicara. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah manusia ikut kadar akal. So that will help you in communication, in human relation, in your workplace, in your business, in whatever you do. Sangat luar biasa ilmu mengenal diri. Dan jarang orang buatlah, ya. Taubah pengalaman 45 tahun mengkaji akan kongsi pada 20 April. 20 April pula, itu tarikh lahir Nabi. 20 Ogos. Ya, insya-Allah. Link ada kat atas tu. Jom join. Okey. Alright. Sikit lagi. So nombor 34. Timba dan belajar daripada pengalaman orang lain. Ini pun satu perkara yang Tok Abah dah sebut all the time. Tip nombor 34 untuk jadi orang berjaya, ya, timba dan belajar daripada pengalaman orang lain. Orang pandai belajar daripada pengalaman sendiri. Dia terantuk, dia tengadah. Smart people learn from their own mistake and experiences. Pengalaman guru yang terbaik. Tetapi orang bijaksana, dia tahu, kalau aku nak mengalami sendiri semua perkara sebelum aku dapat faham, maka aku kena hidup 1000-2000 tahun baru dapat pengalaman yang, ialah, agak sempurna lah. Bukanlah sempurna, agak banyak untuk hidup dengan lebih sempurna. Jadi orang bijaksana, pengalaman orang lain ditimba. Tok Abah umur 71. Kawan-kawan Tok Abah dalam WhatsApp group ada 20 orang dalam classmate. Contoh ya, 20 orang. 20 kali 70, ya, 1400 tahun. Jadi 1400 tahun punya pengalaman Tok Abah boleh kumpulkan, ya, pada umur 70 dapat 1400 tahun punya pengalaman. Bila kita belajar daripada pengalaman orang lain. Itu grup high school, grup Makoba ada 70 orang dalam kitanya Telegram group. 60 orang. 60 kali 70, 67, 4200 tahun. Wow. Jadi kalau campur-campur adalah 10,000 tahun punya pengalaman. Tak payah hidup 10,000 tahun. Tapi dapat 10,000 tahun punya pengalaman dengan timba dan belajar dari pengalaman orang lain. Guys, secara khusus, secara sengaja, ya, orang pandai belajar daripada pengalaman orang lain. Ya. Orang yang bijaksana belajar daripada orang yang pandai belajar daripada pengalaman sendiri. Orang yang bijaksana belajar dari pengalaman orang lain. So guys, belajar dari orang lain, tengok, ya, situasi, tengok apa yang berlaku, learn from everything that you see. Learn everything from your environment. Pengalaman orang lain ni mungkin pengalaman kanak-kanak. Cuba tengok kanak-kanak, ya, umur 4-5 tahun, bergaduh, bertengkar, bercakap, ya, selepas 2-3 minit elok. Kalau awak belajar dari pengalaman itu, anda dan Tok Abah selamat di dunia, di akhirat, di kubur. Tapi tak sampai dendam setahun, 2 tahun, 15 tahun, sampai kecil hati, sampai santau menyantau, ya, fitnah memfitnah, santau menyantau. Yalah, itu memang nak menempah neraka namanya. Allahu Akbar. Mana Tok Abah tahu? Kita mengkaunsel puluh ribu orang. Dan Tok Abah adalah sikit-sikit belajar, ya, ilmu rawatan Islam, ya, daripada Allahyarham Ustaz Harundin 10 tahun. Daripada Datuk Profesor Pak Engku, ya, dah 10 tahun. Ya, adalah sikit-sikit pengalaman belajar ilmu rawatan Islam, dan Tok Abah banyak mengkaji, belajar, membaca buku-buku daripada Allahyarham Datuk Ismail Kamu dan orang yang lain, ya, Ustaz Farhan, Ustaz ramailah, ya. Maka kita dapatlah sikit-sikit ilmu bagaimana nak memahami bahawa ada masalah disebabkan oleh gangguan paranormal. Jangan ignore, jangan just sweep the problem under the carpet. Tak adalah mengarut, jangan. Tak ada ilmu, jangan komen apa-apa. Belajarlah. Okey? So, timba dan ilmu dan belajar daripada pengalaman orang lain. Tip nombor 34. Alright? Dan Tok Abah akan berhenti pada hari ini angka ganjil 35. Tok Abah akan berhenti pada poin nombor 35. Kalau panjang umur, besok Tok Abah kena pergi ke masjid besi. Sebab ada program pukul 9 pagi di Dewan Al-Fatani, ya. So ada tentang sempena Ma'al Hijrah. Tok Abah akan bercakap pada peserta kursus besok. Tajuknya Cantiknya Hijrah. Tajuk besok ialah Cantiknya Hijrah,
pukul 9 pagi sampai pukul 10 pagi Tok Abah punya sesi, mungkin dengan soal jawab sekian, mungkin lewat sebab semalam besok hari Jumaat dia tak boleh panjang sangat, tapi kita pun dah di masjid, jadi insyaAllah tak banyak masalah lah ya. Besok Tok Abah dah excited dah, prepare dah, tapi akan ulang kaji balik besok pagi. So kita akan bercakap tentang indahnya hijrah diri ni bersempena dengan 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Nak kenal bulan Islam kena nyanyi dulu. Kalau tidak, tak ingat. Tok Abah lah. Kalau awak mungkin dah hafal. Itu sebabnya Tok Abah buat kajian selama 45 tahun. Peribadi dikaitkan dengan tarikh lahir, bukan tarikh lahir Hijri, tapi tarikh lahir Masih. Sebab masa tu Tok Abah start buat kajian tahun 75 sebenarnya tahun 70 Tok Abah dah start, tapi 77 tu kira serius lah, 75 ke atas dah serius buat kajian tu. Kalau 75 dah 45 tahun, betul lah tu, 75 45 tahun dah buat kajian so Tok Abah 47 tahun so Tok Abah dapati bahawa memang daripada tarikh lahir walaupun dari Masih dapat mengenal peribadi. Ni tak ada unsur ramal-ramal ke zodiak ke, tak masuk campur. Benda-benda yang syubhah Tok Abah tak masuk campur. Ini kajian Tok Abah sendiri. Dan Tok Abah buat korelasi selama 45 tahun lebih. Alhamdulillah dapat satu trend yang dapat digunakan untuk memahami manusia, untuk mengenal orang, untuk memberi nasihat dengan lebih customize. Khatibun nasa ala qadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akal, situasi, pengalaman dan dia punya profil. Gitu ya. Alright. So nombor 35 ialah exercise and diet and be healthy. Untuk tip untuk jadi orang berjaya, kena exercise. Tok Abah ni pesan kat diri sendiri ni. Dulu Tok Abah masa kanak-kanak memang, ya Allah, Tok Abah panjat pokok, berlari, masuk tempat lalang tak pakai kasut pun, melastik burung dululah memang nakal sikit lah, bukan jahat weh. Tok Abah buat panah. Tok Abah dulu pemanah yang agak baik. Atuk Tok Abah mengajar Tok Abah buat panah. Dan dia punya target apa? Pokok pisang. Not bad. I was a good archer. So not bad. So Tok Abah bolehlah tepat juga yang mana melastik pun tepat Lepas tu Tok Abah belajar suka terlibat dengan gimnastik sejak umur 13 tahun, form 1. Sampailah umur 18 tahun, upper 6. 18-19 tahun Tok Abah terlibat dengan gimnastik macam Farah N. Farah N. Tak kisah siapalah. Ni ada seorang cucu saudara si Fatimah dia pun Fatimah ke? Aminah. Dia suka dengan gimnastik So exercise and diet and be healthy. Diet ni jaga makanan, jaga apa yang kita baca, diet pembacaan kita, diet media sosial, diet apa yang kita dengar, diet apa yang kita tonton, diet apa yang kita sebut. So diet bukan mesti makanan saja, pembacaan, pendengaran yang kita tonton, yang kita terlibat dengan social media, kena diet. Barulah hidup dengan keadaan yang lebih berjaya. Ingat, ikut kajian. Di Malaysia, orang tengok social media ni, apps, minimum 100 kali. Tok Abah mudah-mudahan masuk golongan yang 100 kali mudah-mudahan sampai 2,700 kali sehari kajian di Malaysia. People will watch the apps yang ada handphone lah. Daripada 100 kali sampailah, tapi ada orang yang kurang daripada 100 kali. Tok Abah pun tak sampai 100 kali kot. Mudah-mudahan. Sekali tengok mungkin 1 minit, 2 minit. Kalau 100 kali, 100 minit, 1 jam setengah. Itu kalau 100 kali. Itu kalau 1 minit. Kalau tengok 100 kali tapi 2 minit, dah 200 minit. 200 minit kali berapa jam dah? 3 jam lebih. Masya Allah, banyaknya waktu jaga kita yang terbang. Kena diet. Kena diet ni. Terus banyak ramai orang kata, dalam WhatsApp ada. Tok Abah tak ada masa nak baca WhatsApp. Tok Abah bila tengok WhatsApp ni untuk cari bahan, cari point, nak cari ilmu, nak kontak guru-guru, nak kontak kawan yang ada sebab. Kalau tak ada sebab, tak ada masa nak tengok ni. Dan Tok Abah kalau tertinggal handphone pun tak rasa kalang kabut sebab kita tak terlampau bergantung. Tapi kadang patah balik juga sebab ada
message yang penting untuk digunakan maklumat tentang program dan sebagainya, timetable Tok Abah kena pegang. Otherwise tak risau pun. Tak risau kalau tertinggal handphone sebab tak ada rahsia di situ satu. Keduanya kita tidak terlampau bergantung kepada kepada apps ini untuk hidup. Ada dalam internet pun ada. Ya, Tok Abah boleh rujuk ya. Boleh tengok Tok Abah punya WhatsApp group kat Tok Abah punya laptop. Dan laptop sentiasa ada bersama Tok Abah. Ke mana-mana Tok Abah pergi dalam mengajar ataupun travelling pun Tok Abah bawa laptop untuk dapat buat FB Live, untuk dapat belajar bahasa Arab dan sebagainya. Okay? So, nombor 325 ialah exercise dan diet. Dan Tok Abah besarkan konsep diet tu bukan diet makanan saja. Apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, apa yang kita share, apa yang kita baca, apa yang kita update status, apa yang kita forwardkan, kena diet. Semalam ada seorang ustaz cakap kat bawah, dia ni memang jaga makan Tok Abah. Dia ni gurau sampai Tok Abah tengah makan sarapan pagi semalam, makan nasi lemak sedap ya. Kat Seremban ya, masakan Negeri Sembilan. Dia ni tapi tak nampak badan dia besar. Dia ni jaga makan Tok Abah. Jaga je makan jaga je makan. Dia gurau ustaz. Ya, ustaz-ustaz punya gurau. Dia ni jaga makan sebab bila jaga je terus makan. Jaga je makan, tidur, jaga je makan. So dia jaga makan. Makan aja jaga, makan aja jaga. Ni semua belajar daripada Datuk Ustaz Kazim lah ni, nama Diuk punya lawak begitulah ya. Dia ni jaga makan, jaga je makan. Ya. Okey, so exercise dan diet, dan kita sihatkan badan kita. Orang yang sihat ya, ada harapan untuk menjadi. Sampai Nabi pun pesan, Allah lebih mengasihi orang yang kuat daripada orang yang lemah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini semua bukti hujah bahawa we got to be strong. Tapi jangan pula kita risau. Tak baik seseorang kalau tak sakit badannya sekali-sekala. Maksud hadis ya, tak baik seseorang kalau tak hilang barangnya sekali-sekala. Sebab bila kita sakit, Allah akan cuci dosa-dosa kita. Bila kita sakit, Allah tingkatkan immunity system kita. Bila kita sakit, Allah bagi kita rehat. Bila kita sakit, Allah kafarahkan banyak perkara. Sakit adalah satu terapi untuk jiwa, ya, untuk bangunkan manusia, untuk gugurkan dosa, untuk kita berjumpa Allah dalam keadaan yang mudah-mudahan bersih. Mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nabi SAW kekasih Allah pun sakit sebelum wafat. Jadi jom ya. Tip nombor 35, Tok Abah berhenti kat sini ya. Exercise and diet and be healthy. So besok tak tahulah Tok Abah ada masa atau tidak. Tapi kalau ada masa, Tok Abah akan cuba untuk buat FB Live. Tapi tak guarantee besok ya. Tapi guys, happy birthday, happy anniversary. Selamat pengantin baru yang akan nikah esok, lusa ataupun minggu lepas ya. Tulat sebab hari Jumaat ramai orang nikah, cuti umum di banyak negeri di Malaysia. Selamat pengantin baru, bahagia terjana untuk mereka yang nikah atau walimah hari Jumaat, Sabtu dan Ahad ya. Dan selamat dalam perjalanan, selamat bertugas, selamat buat kerja amal. Untuk yang sakit, kita doakan supaya terangkat dosa-dosa, awak dapat semangat, dapat keyakinan diri dan kegigihan untuk melawan penyakit. Sebab ingat, semua penyakit ada ubat. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Dan apa pun cabaran yang kita ada, sentiasa berzikir alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kejadian. Kita akan tenang dan dapat move forward ya. So selamat maju berjaya. Sampaikan assalamualaikum Tok Abah pada keluarga masing-masing. So ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.